harga kereta hari ni mempunyai price tag yang agak tinggi as opposed to harga kereta macam 20 tahun dulu. Nak diikutkan, semua barang pun makin mahal. Tapi kenderaan adalah antara yang paling tinggi nilai yang berubah. Kita semua tahu secara kasar kenapa harga kereta makin lama makin tinggi. Inflasi, supply demand, term kelas akaun yang saya fail masa form 4. But kita nak tahu lebih daripada term ni, apa punca kereta makin mahal? Adakah masa depan lebih teruk dari sekarang? Apa yang boleh kita buat? Kita start dulu video ni. Jom. Sharingan. Jadi ya. Agak-agak lah kat tempat macam ni. Benda? Orang aku tak tahu. Ni ha. Dari Love Air Freshener. Oh. Nampak macam bulan kan? Tak. Ni ha, bola tonggeng ni. Angin. Mampu bertahan sehingga bulan kedua dengan 4 pilihan wangian. Dapatkan sekarang sementara voucher masih ada. Kita start dengan punca utama. Minyak. For starter, dunia kita hari ni ada global energy crisis. Datang pula COVID pandemik. Lagilah bertambah krisis. Minyak mentah ni Mak Saleh panggil Brent crude oil. Harga Brent oil sekarang ni dekat $87 satu barrel, and harga masa April 2020 duduk dekat $21. Bermakna harga minyak mentah Brent ni dah naik 4 kali ganda dalam masa kurang 2 tahun. Kalau korang tanyalah dekat saya cerita seram yang tak involve hantu, ni ada. Dengan fakta ni, kita tahu yang harga Brent crude oil tak mustahil boleh mencecah lebih daripada $100 in near future. Disebabkan masa COVID, ingat tak kereta tak dapat jalan, kapal terbang pun disadai kat airport. Solution dia daripada polis minyak, kita panggil OPEC, bersetuju untuk reduce oil production. OPEC ni tak ada kat Malaysia tapi boleh faham lah. Dari record amount, diorang lose 10 juta barrel sehari, bersamaan 10% daripada total production amount. At some point, demand dah naik and production tak dapat pun nak penuhi semua order yang ada. End up tu yang naik $87 tu. Brand crude oil ni apa? Minyak diesel, minyak petrol, and produk minyak-minyak ni semua datang daripada brand crude oil. Sebab tu bila harga naik, kita sakit. Plus kita slowly transitioning to green energy. Majority negara kat dunia ni nak ada fully EV car by 2030. Disebabkan semua benda ni dia agak messy, dia agak serabut, brand hari ni decide untuk hedging dia orang punya uncertainty dengan cara raise the sales profit. And then sebab satu benda ni, harga kereta hari ni dia naik dengan mendadak, and sampai hari ni satu dunia tak ada cara untuk selesaikan masalah yang timbul. Alah, benda ni kecil je. Dia duduk dekat enjin sikit, dia duduk dekat radio sikit, dia duduk dekat handphone sikit. Benda tu computer chip. Sebuah kereta ada perotak lingkungan 30,000 part. Dari sebesar-besar chassis sampailah ke sekecil-kecil skru. Bila satu komponen je tak cukup, tak akan ada kereta yang boleh lepas daripada assembly line. Dan bila komponen yang tak ada tu computer chip, lagilah tersangkut production. Chip shortage dinyatakan untuk selesai masa Jun 2021. Tapi sampai hari ni pun masih berlaku shortage. Walhal makin teruk lagi hari ni. Tapi tak adalah cakap yang kita tak boleh nak expect benda ni. Computer chip ni dulu phone yang perlu keutamaan, and then slowly to machine, kereta, kapal terbang, kapal. And bila semua benda dalam dunia ni pun dia nak computer chip, memang tak lah nak cukup tu semua orang. Dia macam, if you homeless, just buy a house. Bangang nama itu. Semiconductor company, nama yang sama famous dengan Zakirin macam Intel, Samsung. Dia orang yang mega ni pun ada masalah shortage expected sampai 2023. Nak dengar hipotesis tak? Jika kat company tak dapat banyak chip, maka kereta tak dapat produce banyak, maka harga jadi mahal. Dan khusus tu Malaysia, kita ada isu inflasi and mata wang.
While inflation is global, currency issue is domestical. Semua pasaran yang ada export import akan ada isu yang sama. And kereta dekat Malaysia ni at some point adalah diimport. Tak kira dah datang seketul kereta ataupun datang part pasang sini ataupun daripada bahan mentah, crate spare part kat kilang sini. Semuanya tertumpu kepada satu perkara, currency. Kalau kuat nilai ringgit berbanding mata wang yang nak masuk Malaysia, kita akan dapat satu item dengan harga yang lebih rendah. Macam itulah juga sebaliknya, vice versa. Dua kereta yang paling popular dekat UK, Ford Fiesta, Volkswagen Golf. Ada beberapa faktor yang buatkan kereta ni paling banyak dijual dekat UK, tapi salah satu dia pound sterling. What? So Ford, Volkswagen tak ada hal lah. Kalau dekat UK tu dia pakai ringgit, percayalah bersepah Myvi Azia dekat London nanti. Masalah yang khusus pada kita sebenarnya, ringgit makin lemah. Tengok ringgit versus USD ataupun ringgit versus Baht Thai, dua-dua pun tunjuk ringgit jatuh. Saya tak boleh nak cakap apa yang nak jadi dekat ringgit setahun, 2 tahun akan datang. Tapi yang beli kereta sekarang, dia actually bayar lebih disebabkan oleh faktor ini. Inflasi pula benda yang samalah dengan beli barang dapur. 2005, RM50 boleh penuh satu troli tu. Hari ni RM50 dapat 5 item. Satu dunia pun ada inflasi. Semua naik kecuali gaji. And then bercampur pula dengan isu government and tax. Last but not least, compulsory system. Compulsory system itu masuklah daripada safety and convenience. Saya pernah review sekali Hilux Single Cab 2020. Saya suka Hilux ni, and walaupun Hilux ni dia low spec, dia tetap ada power window, which is an upgrade daripada Hilux Single Cab 2019 and below. Sebab Hilux Single Cab yang sebelum ni dia guna kuasa tangan je. Feature-features yang satu masa dulu hanya untuk kereta harga RM100,000 ke atas. Sekarang ni ada pada kereta dengan harga yang lebih rendah. Macam contoh Adaptive Cruise Control. Adaptive Cruise Control atau kita panggil ACC adalah features yang sama dengan Cruise Control dengan kemampuan untuk adapt kawasan sekeliling. Kalau kereta depan brake, kereta kita akan detect aktiviti tu instead of conventional cruise control. Yang kalau kereta depan dia brake, dia pergi juga melulu. Asal dia awal 2000, luxury brand saja yang offer ACC macam Mercedes, BMW, and hari ni produk Activa pun ada ACC. Saya percaya yang at some point nanti ACC akan jadi benda wajib untuk semua kereta. It's true that bila item tu mass produce, harga akan jadi murah. Standard lah kan. Tapi ACC kot, mustahil lah dia akan jual nanti 20 sen. In the end, disebabkan oleh tambahan semua compulsory system ni, ACC tu baru satu. Kereta akan keep on getting expensive. Semua point tadi ni bunyi macam seram kan. Tapi tak ada satu pun benda ni yang kita boleh kawal secara individu. And jangan sesekali cakap dekat orang, jangan beli kereta sekarang, bulan depan harga lagi rendah. Tak ada siapa pun boleh predict the future 100%. Kan? Terima kasih kerana menonton video ini. Sila subscribe to this channel, sebab kalau korang tak subscribe kan terlepas pula video-video lain nanti. Beli Relavia Air Freshener untuk dapatkan pengalaman memandu yang lebih baik. Jumpa lagi lepas ni. Bye bye. And khusus tu Malaysia, kita ada isu inflasi ataupun daripada bahan mentah, crate spare part. Ada beberapa faktor yang buatkan kereta ni paling. Kalau kereta depan brake, kereta kita akan detect